Hai, saya Ahmad Zahar dari Jutawan. Saya nak kongsikan dengan anda tentang bisnes yang kita boleh buat selepas COVID-19. Kalau kita tengok, COVID-19 adalah merupakan satu pandemik yang berlaku dekat seluruh dunia. Tak kira lah dekat Malaysia ke, dekat US pun terkena juga, dekat Filipina ke, dekat Brazil lah. Satu dunia lah senang cerita. Dan kita tak nampak lagi tanda-tanda bahawa COVID-19 ni akan surut. Dah masuk setahun dan mungkin akan masuk ke tahun kedua dan tahun ketiga. Mungkin, tak siapa tahu, mungkin selepas vaksin jumpa mungkin okey sikit lah. Tapi kalau selagi vaksin tak jumpa ataupun selagi tak ada betul-betul satu kaedah yang boleh mengekang penularan dia, saya rasa ianya akan tetap mengganggu-gugat semua bisnes-bisnes yang terlibat, khususnya bisnes seperti tourism, bisnes seperti bisnes airline, bisnes seperti bisnes logistik, bisnes seperti bisnes event, apa lagi, bisnes sekolah, tuition, pusat tuition dan macam-macam lagi. Sebab kalau dulu kita boleh berkumpul ramai-ramai, kita boleh pergi ke sana sini sesuka hati kita, tetapi tidak lagi selepas COVID ni berlaku. Tak lagi jadi selepas COVID ni, selepas pandemik ni berlaku. Sebab kalau kita pergi keluar je, kita dah kena menjarakkan fizikal kita dengan orang lain. Jadi macam mana kita nak buat event, macam mana nak buat seminar, macam mana nak buat kelas mengaji, macam mana nak buat convention, macam mana nak naik flight kan. So ini semua mengekang kewujudan. Bukan saja kewujudan, malah boleh mematikan bisnes-bisnes yang sedia ada. Termasuk juga dekat bisnes-bisnes retail. Mungkin kesan dia kurang sikit untuk bisnes retail, sebab bisnes retail ni dia masih lagi boleh menjual berbanding dengan bisnes tourism kan. Macam saya sendiri ada bisnes homestay, yang mana banyak homestay saya telah ditutup, sampai ke bisnes saya sendiri dah ditutup juga. Kerana apa? Kerana saya tak nampak dalam masa tempoh 2 tahun ke 4 tahun ni bisnes tersebut boleh survive. Sebab kita tak fikir nak jadi jutawan pun dengan bisnes-bisnes daripada industri yang terkesan. Kita hanya fikir nak survive saja. Tetapi nak survive pun mungkin mengambil masa lebih kurang 3 ke 4 tahun. Kita tengok AirAsia kan. AirAsia kalau sebelum ni hanya menjalankan bisnes airline sahaja, tetapi sekarang AirAsia ni dah jual makanan, dah jual, dah buat delivery, dah jual package-package yang lain juga, servis-servis dan macam-macam lagi AirAsia buat. Groceries pun ada. Tu namanya pivot ataupun berubah daripada satu bisnes lain yang terkesan kepada bisnes lain yang boleh menguntungkan. Walaupun kita tak fikir nak untung, kita fikir nak survive saja jika bisnes kita terkena impact daripada kesan pandemik COVID-19 ni. Kalau kita tengok sebenarnya bisnes ni ada bisnes yang menguncung. Macam saya cakap tadi, bisnes dalam tourism, bisnes dalam penerbangan, bisnes berkaitan dengan event, bisnes expo memang menguncuk. Macam mana nak hidup, nak survive pun susah kan. Tetapi ada bisnes yang mekar pula. Jadi bisnes apa yang mekar? Kalau kita sebagai seorang usahawan, kalau kita sebagai seorang peniaga, kita kena fikir bahawa macam mana kita nak masuk ke dalam bisnes yang sedang mekar, bisnes yang sedang meningkat naik ni. Jadi yang pertama saya nak kongsikan dengan anda, antara bisnes yang meningkat naik sekarang ni adalah bisnes e-commerce. Kenapa e-commerce naik? Sebelum ni memang dah naik, tetapi sekarang ni pengembangan dia sangat-sangat tinggi. Sebab itu Shopee sendiri, Shopee merekodkan penjualan mendadak pada tahun ni berbanding tahun-tahun sebelumnya. Itu Shopee, Lazada pun sama. Jadi bukan sahaja marketplace seperti Shopee, Lazada, malah e-commerce yang lain yang buat e-commerce retail dia sendiri, online e-commerce dia sendiri, menjual di platform dia sendiri, juga mengalami peningkatan yang mendadak. Saya ambil contoh bisnes e-commerce saya memang meningkat. Boleh kata 50 ke 80% peningkatan berbanding sebelum COVID-19. Sebab orang dah biasa bila jadi pandemik ni, orang kena duduk rumah, masa PKP orang kena duduk rumah, orang dah terasi ataupun biasa dengan aktiviti membeli di internet. Orang dah biasa dengan terpaksa bank in online. Kalau dulu orang sibuk nak keluar, pergi mesin ATM, nak bank in ataupun pergi ke bank terus untuk transfer duit ke orang, kepada seller. Tetapi bezanya pada zaman COVID-19 dan juga selepas pandemik ini, iaitu sekarang kita berada pada zaman post pandemik ni, orang ramai dah terbiasa membeli barang secara online, dah biasa transfer duit secara online menggunakan FPX ke, menggunakan debit card ke, credit card ke, ataupun e-wallet.
So kebiasaan ini menjadikan bisnes-bisnes e-commerce sentiasa boom dan lebih naik lagi pada zaman sekarang ni. Jadi kalau anda masih belum ada produk untuk buat bisnes e-commerce, anda boleh jual produk orang lain. Saya sendiri bagi peluang kepada anda untuk join sebagai dropship saya secara percuma. Anda boleh tengok maklumat dekat video saya, dekat Facebook saya, dekat email dan Telegram saya juga. Tetapi kalau anda nak menjual produk anda sendiri, jenama sendiri pun saya ada buat juga. Buatkan produk untuk anda, jual, letak brand anda. Jadi founder sendiri pun boleh juga. Ini adalah satu zaman di mana musim zaman selepas COVID-19 ni, semua orang berebut-rebut untuk masuk ke dalam bisnes e-commerce dan buat brand sendiri. Kelebihan kalau anda buat brand sendiri ataupun jual produk orang lain, bukan saja anda boleh menjual di laman platform e-commerce anda sendiri seperti gunakan Shopify ataupun WooCommerce ke, tetapi anda juga boleh letak dekat Shopee, boleh letak dekat Lazada, boleh letak kat Carousel, boleh letak kat Mudah, boleh letak kat platform-platform e-commerce yang sedang meningkat naik ni juga. Itu kelebihan yang ada pada zaman post-pandemic, zaman selepas COVID ini. Yang kedua, saya nampak sekarang ada peningkatan mendadak dalam bisnes dari segi kategori makanan. Kategori makanan ni, kalau catering mungkin ada penurunan yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab orang tak boleh buat majlis kahwin. Orang mungkin tak boleh buat event besar-besaran ke untuk panggil catering, kemudian anda charge dia per head ke apa ke, macam sebelum-sebelum ni mungkin dah tak boleh buat. Tetapi kita boleh tukar dengan bisnes-bisnes makanan seperti makanan instant, makanan sejuk beku yang orang boleh terus panaskan guna dan orang boleh terus makan. Contoh macam coklat ke, macam curry puff ke, macam kek ke. So sebab itu kita tengok bisnes-bisnes makanan ni dia meningkat naik lagi-lagi selepas COVID ni. Sebab apa? Sebab bila orang kena duduk rumah, orang tak berbelanja di restoran luar. Kalau kita kena kerja dekat rumah, takkan kita nak pergi keluar restoran dekat luar waktu lunch hour kan. Sebab itu waktu lunch hour kita makan makanan dekat rumah, dan sementara makan makanan dekat rumah tu siap ataupun kita pesan daripada Foodpanda tu lambat sikit ke, kita akan makan makanan instant seperti coklat ke, keropok ke, krepek ke. Sebab itu ada peningkatan yang mendadak bagi pengusaha bisnes-bisnes makanan apa orang panggil makanan instant, makanan segera macam ni. Kalau anda masuk dalam kategori makanan, bisnes lama ini, ada restoran, mungkin anda ada warung, anda ada stall, ada kedai, ataupun mungkin kalau tak ada semua ni, hanya pandai masak saja, boleh buat penawaran anda, jadikan makanan tersebut jadi makanan instant. Dia lebih baik daripada buka kedai, masak kat kedai dan tunggu pelanggan datang. Itu beza zaman sekarang dengan zaman sebelum COVID ni. Itu yang kedua, bisnes makanan segera, makanan yang orang boleh dapatkan segera, kek ke, coklat ke, pack ke, sambal ke. Dulu saya memang tak cadangkan anda jual makanan-makanan macam ni. Sebab apa? Sebab restoran banyak buka, kedai-kedai makanan segera banyak buka, so orang lebih suka keluar. Tetapi bila orang tak boleh keluar, dan saya jamin selepas ini orang akan lebih banyak kerja dari rumah daripada kerja dekat luar. Jadi akan kekurangan pelanggan-pelanggan bagi restoran sedia ada ni. Okay, so kalau anda boleh masak atau bisnes makanan, boleh ceburi dalam bidang ini. Kemudian yang ketiga, info produk. Ni satu lagi, ni satu favourite saya juga. Menjual info produk juga adalah salah satu cara untuk anda buat bisnes around info produk ataupun produk info. Dan kemudian menjual skill anda, boleh jual kepakaran anda, boleh jual pengalaman anda, boleh jual ilmu apa yang anda ada. Kerana apa? Kerana bila orang duduk di rumah ni, orang perlukan sesuatu untuk jadikan masa dia tu terisi. Dia ada masa lapang yang lebih, jadi orang banyak duduk kat rumah. Tak kira lah orang tu kerja dari rumah, ataupun orang tu bisnes dari rumah, ataupun student yang memang kena belajar dekat rumah saja. Mungkin selepas ini pun student tak digalakkan untuk masuk ke universiti, kita tak tahu lagi. Jadi mereka memerlukan info untuk menambah lagi skill mereka, menambah lagi dia orang punya pengalaman melalui pengalaman anda yang anda kongsikan, dan juga menambah pengetahuan dia orang. So kalau anda ada ilmu, tak kira lah ilmu apa, mungkin ilmu masak, mungkin ilmu membetulkan sesuatu, repair mesin basuh ke, repair komputer, repair phone ke,
kan? Itu ilmu juga. Bertukang pun ilmu juga. Okey, anda boleh jual di internet. Ini satu lagi bisnes yang boom pada masa selepas COVID ni. Kalau anda tak tahu nak buat macam mana dan anda perlukan orang untuk memasarkan produk info anda, anda boleh juga hubungi saya. Anda boleh hubungi saya. Tengok dekat link di bahagian video ni dan juga link di bahagian podcast ni juga untuk anda bergerak ke depan, untuk anda jana pendapatan. Saya boleh tolong pasarkan produk informasi anda. Itu antara 3 bisnes yang bukan saja dikatakan, malah memang trending dan meletup selepas COVID ni berlaku. Saya harap dengan pengurusan kali ni bisnes anda akan terus mekar. Jangan berduka, jangan depress, jangan banyakkan stres tu sangat, sebab bisnes tetap kena buat. Untuk seorang businessman, sebagai seorang usahawan, kita tak ada pilihan lain. Sama ada bisnes kita tak boleh buka dekat kedai. Macam saya pun ada kedai juga, tapi sekarang dah jadi half day saja. Itu saja daripada saya. Jumpa anda lagi dalam siri podcast dan juga video-video yang akan datang.